Assalamualaikum murid-murid. Ini adalah video berkenaan dengan tambah pecahan. Jadi kita boleh tengok saya akan sediakan beberapa contoh soalan untuk murid-murid lihat cara untuk menjawab soalan untuk tambah pecahan. Okey, pembelajaran hari ini ada dua, iaitu untuk tambah pecahan yang penyebutnya sama dan penyebutnya tidak sama. Kita tengok langkah-langkah untuk menjawab soalan tambah pecahan ni. Pertama, pastikan penyebutnya sama. Okey, bila kita sebut pasal penyebut sama, kena ingat penyebut adalah nombor yang berada di bawah. Tambahkan pengangka sahaja, pengangka adalah nombor yang berada di atas. Itu pun boleh ditambah selepas penyebutnya sama ya. Kalau penyebut tak sama, tak boleh tambah lagi. Okey, dan selepas dia dah tambah, pastikan jawapan dalam bentuk pecahan wajar ataupun nombor bercampur. Akhir sekali kita kena semak adakah jawapan kita tu dalam bentuk termudah ataupun tidak. Okey? Jadi di dalam video kali ini kita boleh tengok ada beberapa soalan dan pelbagai jenis soalan yang kita boleh lihat untuk murid-murid jadikan sebagai rujukan untuk membuat latihan pada soalan-soalan lain ya. Okey, untuk soalan pertama ni tentang tambah pecahan yang penyebutnya sama. Jadi tengok ya, penyebut yang mana? Penyebut yang bawah. Jadi yang bawah tu maksudnya apa? Pecahan ni dia ada dua nombor, atas dan bawah. Pengangka dan penyebut. Jadi bawah ni dah sama. Tengok dua-dua soalan ni, yang ni 10-10, yang ni 3-3-3. Makanya bila dah sama, kita dah boleh terus tambahkan. Okey, untuk yang ini 7/10, jadi kita terus je tulis 7 dengan 10 dekat situ. Okey, so 7 tambah 9, kita akan dapat 16 per dengan 10. Okey, per dengan 10. Okey, ini kita panggil dia pecahan tak wajar. Ya, ini adalah pecahan tak wajar. So, bila tak wajar, kita kena tukarkan dia kepada nombor bercampur. Menggunakan operasi apa? Operasi bahagi. Ingat lagi, pecahan dia sama dengan operasi bahagi. Jadi kita boleh bahagikan atas dengan nombor yang bawah. Jadi cara nak bahagi dia boleh ambil satu side dekat mana-mana sini. 16 bahagi dengan 10. So maksudnya kena tengok CV 10 lah. 10 tak ada, 16 tak ada dalam CV 10. Yang ada adalah 10. Sebab selepas 10 terus 20 kan. Jadi ambil 1, 10, tolakkan, kita akan dapat 16 tolak 10 dapat 6. Jadi cara bacaan nombor bercampurnya dari atas turun ke bawah kemudian ke atas balik. Apa yang kita akan dapat di sini adalah 1, 6 per 10. Tapi ingat lagi syarat yang terakhir pula, kena permudahkan pecahan kalau pecahan perlu dipermudahkan. Jadi kita tengok 6 dengan 10, 1 tak payah kacau sebab 1 tu dah memang nombor besar, biarkan dia. Okay, 6 per 10 ni dia ada dalam satu sifir yang sama iaitu sifir 2. Jadi kita boleh bahagi dengan 2, 1 tulis balik 6 per 10, 6 bahagi 2 kita akan dapat 3, 10 bahagi 2 akan dapat 5. Okey, so yang ini pula 2 per 3 tambah 1 per 3 tambah 2 per 3 pun sama. Tambahkan saja yang atas tu, 2 tambah 1 tambah 2 kita akan dapat 5 per 3. Jadi 5 per 3 pun pecahan tak wajar. Perlu dipermudahkan dengan perlu ditukarkan kepada pecahan nombor bercampur iaitu bahagi dengan 3. 5 tak ada dalam sifir 3, jadi nombor yang kurang dari 5 adalah 3 iaitu nombor pertama dalam sifir 3. Tolakkan macam biasa. 5 tolak 3 dapat 2. Jadi cara bacaan dia 1, 2 per 3. Ingat kalau tak pasti tengok penyebut di atas adalah 3. Jadi penyebut pada jawapan pun mesti 3 jugalah. Jadi 1 yang dekat atas tu memang jadi nombor yang paling besar. 2 jadi pengangka, 3 jadi penyebut. Okey, jika penyebutnya tidak sama, apa yang kita akan buat adalah kita tengok. Okey, dekat sini ada satu nombor bulat, 1 dengan 5. 5 tu biarkan, jangan buat apa-apa. Untuk operasi tambah, kalau nampak nombor bulat macam ni, biarkan dulu. Kita tak perlu tukarkan dia kepada pecahan ke apa, biarkan sahaja. Kita tengok dulu yang mana perlu ditukarkan kepada nombor penyebut yang sama. Tengok sahaja nombor yang besar, 8. Kemudian tengok nombor yang kecil. Okey, nombor 2 darab berapa dapat 8?
kita akan tahu 2 darab dengan 4 dapat 8. Jadi kedua-dua nombor atas dan bawah kena darab dengan 8. Kemudian kita tulis semula 1/8 tambah dengan 4/8 tambah dengan 5. Okey, special case ataupun benda yang istimewanya dekat operasi tambah, nombor yang besar ni kita boleh tambah terus. 1 kita boleh tambahkan dengan 5, 1 terus tambah 5 akan dapat 6. Satu yang besar ni ya, satu ni tambahkan dengan 5 dekat depan ni, kita akan dapat 6. Kemudian barulah kita tambah pengangka. Tengok syarat dah lengkap, 8 dengan 8 penyebutnya sama, boleh terus tambah pengangka atas ni saja. Jangan tambah dengan 5 ni, 5 ni nombornya besar. 1 tambah 5, 1 tambah 4 dapat 5, jadi 5/8. Jadi dekat sini sebenarnya kita dah selesai sebab 5/8 dia tiada dalam satu sifar yang sama, maka kita dah dapat jawapan dekat sini ya. Kemudian kita tengok lagi satu soalan penyebut tak sama di bawah ni. Okey, ada 3 nombor penyebutnya tak sama di sini. Jadi macam biasa kita tengok dulu nombor yang besar iaitu 10. Tengok pula nombor 2 yang kecil ni 2 dengan 5. Kalau kita darabkan 2 dengan 5 dapat tak 10? Dapat kan? 5 darab 2, 10. 2 darab 5 pun 10. Jadi kita darabkan mereka ni satu sama lain. Macam mana pula dengan sifar 10 ni? Biarkan kerja. Okey, kalau ikut jalan kerja sebenar, dia sebenarnya kena darab dengan 1. Sebab semuanya kena darab kan. Tapi sebabkan darab dengan 1 ni memang dapat 10 juga, tak perlulah buat apa-apa. Biarkan jalan kita tulis semula sajalah. Okey, 2, 3/10 tambah dengan 4/10 tambah dengan 1, 5/10. Okey, untuk tambah nombor yang besar kita boleh terus tambahkan. 2 tambahkan dengan 1 dulu. Kita akan dapat 3. Okey, lepas tu penyebutnya dah cantik, semuanya 10. Okey dah, kita boleh tambah penyebut saja. 3 tambah 4 tambah 5. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5, kita dapat 12. 12 per berapa? 12/10. Bukan 12/30 ya, 12/10. Jadi ingat penyebut tidak perlu ditambahkan. Tak perlu ditambahkan. Okey. Jadi kita tengok balik dekat sini nombor bercampurnya adalah kita panggil ada pecahan tak wajar 12/10. Jadi apa kita buat dengan 12/10 ni? Kena tukar juga. Jadi pecahan nombor bercampur. Tapi kena ingat dekat sini ni ada 3 ya. Jadi kita bahagi dulu. Saya tulis kat sini 12 bahagi dengan 10. Macam biasa dalam sifar 10 mana ada 12 kan? Dia ada 10 je. Jadi tulis 1. 10 di bawah tolakkan. Jadi kita akan dapat 12 tolak 10 akan dapat 2. Yang sini jadi 1 tolak 1 kosong lah. Jadi 1, 2/10. Tapi ingat depan ni ada 3. 3 kena tambah dengan 1 yang dekat atas ni. 3 tambah 1 kita akan dapat 4, 2/10. 2/10 pula ingat dia mestilah jawapan yang paling termudah. Dalam bentuk paling termudah. Jadi 2/10 ni mestilah dibahagikan dengan satu sifar yang sama iaitu sifar 2. Makanya 4 tulis semula sahaja di hadapan. Kemudian 2 bahagi 2 kita akan dapat 1. Jadi tulis 1. 10 bahagi 2 kita akan dapat 5. Jadi kita akan dapat 4, 1/5. Terima kasih semua kerana menonton video pembelajaran kali ini. Jadi hari ini kita tengok tambah pecahan untuk penyebut yang sama dan juga penyebut yang tidak sama. Jadi pastikan apabila buat operasi tambah, yang penting sekali adalah penyebutnya mesti sama. Dan penyebut tidak boleh ditambahkan. Dia ditulis semula sahaja. Jangan tambahkan penyebut, dia hanya ditulis semula sahaja. Sebab penyebut ni daripada awal sampai ke akhir mestilah penyebut yang sama dengan soalan. Jawapan dan soalan kalau boleh kena sama sehinggalah kita nak permudahkan jawapan kita kalau perlu permudahkan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.